Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Waris Perkembang sebuah NGO yang mendukung perjuangan bangsa negara Perkembang. Untuk hari ini, untuk malam ini kita melakukan protes tindak tanduk asal jalil yang melibatkan Presiden Bati dan juga Marwah Bati Amir Husri. Beruntung sekali apabila beliau mengatakan Alaya UMNO yang mendukung kerajaan persekutuan sebagai Marwah Bati itu tidak boleh diterima, dan kami initiate proses ini untuk menunjukkan rasa tak puas hati terhadap pernyataan tersebut. Dan kita ada detail di sini, boleh lihat dalam Facebook. Dan kita dapat tahu hari ini, bukan tadi, tiba saja Presiden minta beliau datang mesyuarat setelah diminta oleh Jaga. Tujuan Presiden pada pandangan kami mungkin untuk bisa memberikan penjelasan, kecerahan pada kenyataan mengenai kekalahan dari pengumuman itu pada akibat pemerintahan yang lalu pada kerjasama politik antara UMNO bersama dan PDIP. Bukan dengan itu saja, tapi semua menolak dengan kata-kata. Ini kenyataan kita boleh seperti itu tidak baik, tak berpengaruh dan imej UMNO dan moral UMNO sebagai parti perjuangan. Penolakan tersebut sendiri menggambarkan betapa bacanya seorang pejuang yang sudah dididik oleh UMNO selama ini, termasuk memberikan peluang kepada beliau untuk bertanding di Shah Alam, tapi kalah. Dan ada alasan mengatakan bahawa beliau mengambil tindakan tersebut bukan kerana dipecat daripada Ketua UMNO. Itu tak ada isu hukum. Apa yang kebenaran kami ialah bukan UMNO berada di bawah PDIP, tidak sama sekali. Keputusan UMNO menyertai kerajaan persekutuan itu adalah atas dasar musyawarah. Jadi kita lihat di sini Isyad Jalil bukanlah seorang team player yang baik. Bila lebih kepada personal attack terhadap Presiden, mengajak berdebat, mengajak berbahas okey, tapi gunakan kalau betul bukan betul. Kenapa tak datang hari ini, malam ini di mesyuarat Majlis Tinggi Sekatan? Lebih 3 kali tak datang mesyuarat, dengan sendirinya boleh diambil tindakan atau topik yang dikumpulkan sebagai ahli yang IT. Itu dia tak tahu. Dan saya menganalisa perkembangan Islam dalam banyak tindak tanda beliau itu membelakangi pemerintahan parti. Tidak merujuk kepada pasal 6 5 misalnya, hak dan tanggungjawab ini tidak diandalkan oleh beliau. Dan ini adalah merupakan satu tindakan yang paling baik. Kita boleh rujuk Isya kepada Perkara 20 menyebabkan disiplin parti. Mungkin sahabat saya dari Perlis, Syahidin Embun, mengurusi Waris Perkembang Perlis untuk dikenyakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syekh Agung Waris Perkembang Malaysia, Tuan Haji Nasirun Ismail. Ya. Sebenarnya semalam kami telah berbincang bahawa pada hari ini di bangunan UMNO ini, di mana
MKT sedang bersidang sekarang ya di atas, dan kami terpanggil apabila melihat polemik kemelut yang dilakukan oleh seorang ahli majlis tinggi ya, terhadap Presiden UMNO itu sendiri. Dan sebagaimana yang disebut oleh sahabat saya tadi, Tuan Haji Nasirun, apabila dengan ikhlas hati Datuk Seri Presiden meminta supaya saudara Hisham Jalil hadir pada malam ini, tetapi amat mengecewakan. Begitu kecewa saya dalam umur dah 50 tahun ya, 50 tahun lebih ya, sejak saya muda lagi lah. Saya tidak pernah terjumpa ya, dalam saya aktif dalam politik begitu lama sekali lah. Saya biasa jadi berbagai jawatan daripada Dewan Bahagian Pemuda, dan akhirnya saya aktif dalam NGO termasuk pada sekarang ini saya dalam Waris Berkembang Malaysia, dan saya pengurusi Perlis. Apabila Presiden UMNO tercabar, maka kami daripada Waris Berkembang, sebagaimana saudara-saudari tahu bahawa kami adalah benteng pertama mempertahankan kursi kepresidenan UMNO itu sendiri. Jadi sekarang saya rasa perbuatan dan jawapan dan tindakan oleh ahli majlis tinggi saudara Hisham Jalil adalah merupakan satu tindakan yang betul-betul menyalahi etika berpersatuan apabila dia engkar untuk hadir atas alasan bahawa beliau tidak bersetuju, tidak sependapat dengan Presiden UMNO, malahan melontarkan kata-kata yang begitu tajam sekali, dan akhirnya beliau telah melabelkan bahawa DAP, orang-orang Melayu ni, orang-orang UMNO ini, malahan dia tuju teruslah kepada Presiden, seolah-olah Presiden ini baruah DAP ya, UMNO ini baruah DAP. Dan perkataan-perkataan yang tidak begitu tidak manis, maka saya terpaksa prepare satu jawapan dan kenyataan menepelak saudara Hisham Jalil. Saya membaca teks yang saya tulis. Kenyataan Hisham Jalil, ahli Majlis Tertinggi UMNO, sangat kurang ajar dan tidak berpandukan pada semangat perpaduan. Dia mendakwa ada segelintir pemimpin parti itu bertindak lebih DAP daripada DAP dengan mempromosikan parti itu secara berlebihan sehingga menimbulkan kurang senang dalam kalangan akar umum. Hisham juga mengambil jalan mudah dengan tidak menamakan siapakah pemimpin yang dimaksudkan itu. Kenyataan juga seperti hendak membunuh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi yang sebenarnya telah menyelamatkan, inilah orang yang menyelamatkan UMNO. Tetapi kenyataan beliau itu membunuh, character assassination terhadap Presiden UMNO. Ya. Natijahnya UMNO bersama Kerajaan Perpaduan gabungan 19 parti-parti adalah berlandaskan pada lipatan fakta berikut. 1. UMNO BN bertanding solo dalam PRU 15. Keputusan UMNO BN hanya mendapat 30 kursi Parlimen. Ini nak disalahkan DAP. Kita bertanding solo, nak disalahkan DAP juga. Ya, dengar saudara Hisham ya. 2.
tiada parti yang dapat membentuk kerajaan selepas PRU 15. BN bersedia untuk jadi pembangkang ketika itu. PN enggan bekerjasama dengan PH walaupun atas titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Agong. Oleh sebab tiadanya kerajaan, BN terpaksa untuk bekerjasama dengan PH demi rakyat dan negara Malaysia. Faham Saudara Isham Bukan kehendak Presiden UMNO, bukan kehendak UMNO, tetapi kehendak keadaan ketika itu bahawa kerajaan tidak dapat diadakan kerana masing-masing parti tidak cukup jumlah 112. Faham tak? BN bersedia untuk jadi pembangkang ketika itu. Faham tak yang saya tulis ini Ini analisa saya. Saya juga bolehlah, dah lama dah sebagai penalisis politik. Saya juga dah lama dah 12 tahun berada di Majlis Perundingan Melayu Malaysia. Lama sehingga saya memangku pengurusi biro politik dan juga kepimpinan Majlis Perundingan Melayu Malaysia. Kami ada beberapa profesional, beberapa orang yang bertaraf begitu tinggi jawatan dalam kerajaan. Kami siang malam pagi petang memikirkan orang Melayu, bangsa Melayu. Kami pertahankan raja Melayu. Kami pertahankan supaya kuasa Melayu ini bertahan di bumi Malaysia ini. Dan saya berada sebagai ahli UMNO dari dulu hingga sekarang. Jadi saya begitu sedihlah di atas cara anda begitu kasar sendiri statement yang kamu keluarkan. Nombor 3, kerjasama ini adalah bersifat sementara atau sekurang-kurangnya sehingga PRU 16. Percaturan akan datang mungkin berubah. Faham tak Saudara Isham Jalil? Faham tak? Ini hanya sementara saja. Mana kerajaan perpaduan ini masa di dalam keadaan sekarang hingga 2017 masa 5 ada 4 tahun lagi. Selepas itu kita boleh jadi pergi Solo, kita boleh jadi buat satu percaturan lain, bergantung kepada ketika itu masa dan kerana politik Malaysia adalah satu dinamik. Ini salahkan Presiden UMNO. Kamu nak runtuhkan UMNO. Nombor 4, selama setahun kerjasama BNPH, sebenarnya tiada apa pun tindakan PH di AP yang menguris hati dan perasaan orang Melayu selain perkara kecil yang disensasikan oleh Perikatan Nasional. Faham? Saudara faham tak sekarang ni? Sekarang dalam kerajaan perpaduan ada berapa menteri? Mereka ada 40 kursi parlimen. Hanya Datuk Seri Anwar bagi berapa kursi saja? 4 kursi apa menteri? Tetapi masa zaman Datuk Najib, masa BN kita, mereka ada 2 kursi tapi kita bagi 5 menteri. Berapa banyak timbalan menteri yang kita bagi pada? Itu masa ada MCA. Itu tidak ada lagi, tidak fikir lagi tak. Jadi saudara, gunalah otak dan pemikiran yang rasional. Jangan menempelak dan cuba menghancurkan parti di atas tindakan kamu yang saya rasa tidak matang lah. Peringatan kepada saudara Isham Jalil, UMNO adalah parti Melayu. Ini parti-parti Melayu. Ini parti-parti yang menegakkan negara ini, mempertahankan raja-raja Melayu, mempertahankan perlembagaan negara. Kalau UMNO hapus, orang Melayu hapus. Adakah macam Datuk Zahid dan Tok Mak Hassan termasuk ahli-ahli NKT dan juga ahli UMNO 3.4 juta? Kamu ingat kita orang ni apa? We are not sleeping, Kami begitu prihatin setiap tindak tanduk yang berlaku di negara pada hari ini. Melayu ini kaya dengan adab, sopan dan tata susila. Betul tak tadi? Tambahan pula, beliau ada seorang ahli majlis tinggi. Saudara, ahli majlis tinggi yang diberi amanah. Saya sendiri memangkah saudara tahu, menjadi salah seorang ahli majlis tinggi yang saya pangkah semasa saya menjadi perwakilan
di UMNO bahagian Arau. Sebarang perasaan atau pendapat boleh diluahkan dalam mesyuarat yang kerap diadakan. Macam hari ini, Presiden jemput you datang, lepas tu you tempelak, bantai pula Presiden. Lepas tu bagi syarat pula. Kalau nak berdebat ni dengan Datuk Zahid, belum tentu kamu boleh menang tau. Datuk Zahid tu, tahu tak? Dia tu, bukan saja berapa banyak pemidato UMNO yang dia lahir masa dia jadi ketua pemuda UMNO Malaysia. Datuk Seri Saifuddin Nasution juga lahir atas tangan dan keringat Datuk Zahid tahu. Berapa banyak lagi, termasuk saudara bekas usaha politik Datuk Tan Sri Anwar Musa, saudara Budiman. Tanya dia, kebijaksanaan beliau dalam berpidato, ilmu beliau semua adalah datangnya ilmu daripada Datuk Zahid, Presiden UMNO. Betul. Ya, banyak, termasuk saya sendiri anak murid Datuk Seri Zahid. Ya, banyak di kalangan kami telah dibuat satu kursus khas. Ya. So, you ingat Datuk Zahid, tapi kamu cabar, kamu letak Datuk Zahid seolah-olah so macam ni lah. Macam dah benda lah. Tak ada respect langsung. Ya. Tindakan berkokok di luar tidak mendatangkan kebaikan kepada parti, malah boleh mengeruhkan keadaan. Macam sekarang, berapa banyak sekarang ni dalam WhatsApp group lah, media lah, kamu kata dalam statement kamu, banyak orang menyokong kamu. Yang menyokong kamu pembangkang lah, golongan-golongan kamu, kawan-kawan kamu yang seiring dengan kamu, seangkatan dengan kamu. Tetapi bacalah pula WhatsApp group daripada orang-orang yang tidak setuju dan terkejut di atas perbuatan anda. Saudara juga boleh dikenakan tindakan disiplin parti mengikut perlembagaan Parti UMNO. Lantaran itu adalah wajib menarik balik kenyataan niat jahat anda tersebut serta memohon maaf pada semua lapisan pemimpin UMNO, semua ahli-ahli UMNO. Dan jika sekiranya anda berdegil, maka pihak kami mendesak pihak MKT UMNO terus membawa isu ini ke pengetahuan lembaga disiplin UMNO supaya tindakan yang keras disiplin diambil terhadap anda. Saya rasa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Timbalan Presiden dan ahli-ahli mereka telah pun mendengar apabila kami telah pun flash out akan kenyataan akhbar yang kami buat bersama dengan Setiausaha Agung. Ya. Saya memohonlah jasa baik supaya Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan MKT akan membuat sesuatu, ya, tindakan yang tegas. Yang penting adalah institusi UMNO, bukan individu. Dan tiada siapa yang boleh terlepas dari tindakan seperti termaktub dalam perlembagaan UMNO. You faham tak apa yang kamu baca dalam perlembagaan UMNO? Cara kamu bertindak ada di luar daripada perlembagaan. Saya rasa itulah saja kenyataan yang saya tulis. Walaupun keras, pedih, tetapi apa nak buat? Hanya yang boleh mendisiplinkan anda adalah Parti UMNO. Dan jika parti telah pun diperlekehkan termasuk Presiden dan waris berkembang, kami adalah salah satu daripada tujuan penubuhan waris berkembang adalah mempertahankan UMNO, terutama kursi kepresidenan UMNO itu, supaya tidak ada unsur-unsur negatif. Sesiapa saja boleh mengganggu-gugat kepresidenan UMNO sekarang ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Betul tak? Betul tak? InsyaAllah. Ya, jadi kami selagi kami ada, kami akan melawan sesiapa saja yang begitu beria-ia untuk menjatuhkan UMNO, kerana kami tahu apa niat-niat anda sekalian. InsyaAllah itulah saja kenyataan akhbar saya. Saya serah balik pada Setiausaha Agung. Boleh dianggap sebagai pengkhianat? Lebih daripada pengkhianat. Apabila dia cuba untuk destroy the party, he did not follow the law,
the law, the rule of the rule of the constitution of UMNO. So he is pengkhianat or whatever it is lah. Treacherous lah. Dia buat Very dangerous. Yeah. treacherous. Treacherous, yeah. Yeah. Terima kasih Hadirin Bun, Pengurusi Baris Berkembang Polis Perangkat untuk Penerangan Baris Berkembang atas pencerahan dan penjelasan yang terperinci tadi, dan saya mendukung sepenuhnya pernyataan tersebut atas dasar untuk mengembalikan wibawa dan maruah parti. Sebab pada pandangan kami, apa yang telah dan akan dilakukan oleh Hisham Jalil itu adalah predictable. Sebab ada dua konsep sains politik yang beliau pakai di sini, ialah yang pertama kita panggil self-fulfilling prophecy, yang akhirnya boleh merosakkan diri beliau sendiri dan parti rakyat Malaysia keseluruhannya. Kita sedang cuba untuk mewujudkan integrasi nasional melalui kerajaan perpaduan. Beliau merosakkannya dengan menuduh UMNO bersekongkol dengan DAP. This nothing to do dengan DAP sebenarnya. Kita adalah parti yang berasaskan kepada democratization, pendemokrasian melalui musyawarah. Keputusan tidak dibuat oleh seorang individu tanpa presiden, tapi oleh majlis tertinggi, dan dirujuk juga kepada pimpinan UMNO yang diadakan setiap tahun sekali, dan ada juga yang dilakukan dengan masyarakat khas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menilai Hisham Jalil ini sebagai seorang arsitektur yang lebih condong kepada merasakan dirinya benar dan besar. Dalam istilah yang biasa kita panggil kepala besar lah, ataupun kita boleh balikkan jadi besar kepala. Egocentrik, egonya terlalu tinggi. Dia ingat orang lain tak ada ego. Saya pun ada ego, saya Amili pun ada ego, semua orang ada ego. Tapi ego yang macam mana yang kita nak bawa untuk ke arah kebaikan atau keburukan? Kalau ego yang membawa kepada keburukan, pecah belah, adu domba, menghancurkan sesama sendiri, bergaduh kerana itu, kerana ini, kerana 3R, benda-benda yang sentimental seperti itu, hindarkanlah. Kembalilah bersatu. Saya ingat pesanan arwah Tunku Aziz. Orang Melayu ni memang tak boleh satu, dia kata. Memang tak boleh satu sebab dalam diri orang Melayu ni ada asal dan kianat yang cukup besar. Tapi semua bangsa ada asal dan kianat itu. Tapi orang Melayu sebenarnya tidak boleh, sebab kita bukanlah bangsa yang hebat di Malaysia semata-mata. Kita cuma 62%. Dan kita masih lagi terbelakang dalam banyak bidang. Jadi kita akan hantarkan proses ini terus kepada Presiden Parti, Kepala Presiden, Datuk Agung, Datuk Bijak, dan juga Datuk Seri Muhammad Lan untuk majlis tertinggi mengambil tindakan drastik dan severe terhadap tindak tanduk biadab dan kurang ajar Hisham Jalil terhadap kita semua. Maruah kita telah dicela, disalah, dan malah sebenarnya kita telah dihina. Setakat kalah PRP Kemaman apalah sangat. Mungkin ada kebaikannya. Walau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ada ni akan diserah nanti. Tuan Haji akan serah, akan serah kepada Presiden, Timbalan Presiden. Ini penota protes terhadap keadaan kepada